Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi keistimewaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda juga adalah seorang manusia yang mempunyai sifat-sifat manusia yang ada kemahuan dan keinginan seperti manusia yang lain, tetapi sifatnya yang mulia itu tidak memungkinkan ia hanyut bersama-sama arus jahiliah yang melanda masyarakat pada masa itu. Apa yang berlaku kepada baginda walaupun di zaman remajanya yang penuh cabaran, sedikit pun tidak ada ruang untuk dijadikan alasan oleh musuh yang paling ketat ketika ia diwahyukan menjadi Rasul, untuk menolak dengan hujah yang kuat akan Islam yang disampaikannya dari Allah. Allah Ta'ala memelihara Nabi SAW. Oleh kerana dia dilantik menjadi Rasul kepada seluruh manusia, menjadi contoh kepada orang lain, walaupun di masa itu masyarakat jahiliah terkena dengan jahat, terkena dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran. Walaupun baginda SAW seorang manusia yang ada pada dirinya sifat-sifat manusia, ada nafsu, nafsu makan, nafsu perempuan, macam-macam nafsu ada pada masa itu, terutamanya pada masa mudanya, dalam keadaan yang sangat sihat dan sangat kuat, lebih pada orang lain. Namun Allah Ta'ala memelihara Nabi SAW, menjaganya supaya tidak tergelincir, tidak terjerumus, tidak jatuh ke dalam lembah maksiat, mungkar, kejahatan orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang yang fasik, yang jahat, sehingga tidak ada hujah sedikit pun untuk memburukkan diri Nabi SAW bila dilantik menjadi Rasul. Dalam lingkungan usia 14 atau 15 tahun, Rasulullah SAW telah menyertai peperangan Al-Fujar, iaitu peperangan di antara Quraisy dengan Qais. Baginda menyertai peperangan tersebut dalam memungut anak-anak panah musuh untuk bapa saudaranya. Pengalaman ini menterbiahkan dengan sifat kepahlawanan dan kesabaran di medan perang. Ketika Nabi dalam keadaan masih muda, 14-15 tahun, Quraisy berperang dengan kabilah yang menentangnya di masa itu, Harbul Fijar di masa itu, di mana Nabi ikut pak saudara dia berperang. Kerjanya memungut anak-anak panah yang dilontarkan oleh musuh, beri pada pak saudara dia untuk panah balik. Melatih dirinya berada di medan perang, menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Bukan sahaja seorang yang baik akhlaknya, bukan seorang pahlawan yang gagah berani sejak masih muda lagi. Baginda juga melihat peristiwa perjanjian Al-Fudul yang dimeteraikan di rumah Abdullah bin Jud'an, bukan Jad'an, Jud'an, oleh kabilah-kabilah Quraisy dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, bukan Kalab, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah, di mana Nabi menyertai perjanjian Al-Fudul. Perjanjian ini dimeteraikan di antara keluarga Nabi dengan kabilah-kabilah yang bersama dengannya. Bani Hashim, Bani Muttalib adalah keluarga Nabi yang paling dekat, dengan keluarga yang jauh Bani Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah, untuk membela seorang yang dizalimi oleh kabilah-kabilah yang lain, kabilah Abu Jahal dan kabilah yang bersama dengannya. Apabila seorang yang berniaga di Mekah tidak dibayar hutangnya, tak diberi haknya, oleh kerana dia orang luar, mata-mata dia orang luar, dibuat begitu. Lalu dia berdiri
di sisi Kaabah dan melaungkan dengan sekuat-kuatnya bahawa dia telah dizalimi. Tidak ada orang yang bela dia. Menyebabkan pemimpin Mekah yang baik rasa malu. Mekah adalah tempat yang dihormati. Mereka rasa malu. Lalu mereka berpakat dengan kabilah-kabilah yang bergabung dengannya untuk membela orang yang dizalimi ini sehingga sanggup berperang. Menyebabkan orang itu dibela. Dikenali dengan halful fudul. Mereka berjanji untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi di Mekah dan berusaha untuk membasmikan kezaliman di Mekah. Rasulullah SAW sungguh kagum dengan perjanjian itu walaupun ianya berlaku di zaman jahiliyah. Baginda bersabda, laqad syahidtu ma'a umumati hilfan fi baiti Abdullah bin Jud'an ma ahabbu bukan ma uhibbu, ma ahabbu anna li bihi humran na'am walau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Artinya sesungguhnya aku telah menyaksikan suatu perjanjian bersama-sama bapa-bapa saudaraku di rumah Abdullah bin Jud'an yang lebih aku kasih dari unta yang merah, dan kalau aku dia ajak kepadanya di zaman Islam, nescaya aku menyahutnya. Menunjukkan Nabi menerima perkara yang baik yang diamalkan di zaman jahiliyah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Ishaq dan Al-Hamidi. Ini riwayat yang sahih, yang betul. Nabi mengisahkan dia menyaksikan halful fudul, persepahaman di antara keluarganya dan beberapa pihak yang lain untuk membantu mereka yang dizalimi. Walaupun peristiwa ini berlaku di zaman jahiliyah, kalau dibawa di masa Islam, nescaya aku ikut, kata Nabi. Di mana kita diizinkan bersepahaman dengan semua pihak untuk menentang kezaliman, bukan untuk membela kezaliman. Untuk melawan kezaliman, membela orang yang kena zalim, tidak menjadi salah kita mengadakan persepahaman termasuk dengan orang yang bukan Islam. Di sinilah Nabi kita SAW mengadakan tahaluf, mengadakan persepahaman dengan orang-orang Yahudi di Madinah ketika berlakunya hijrah. Berlakunya hijrah di mana orang Islam di Madinah ialah Muhajirin dan Ansar. Muhajirin mereka yang datang dari Mekah dan lain-lain yang berhijrah ke Madinah. Ansar ialah dua kabilah yang besar, Aus dan Khazraj, yang masuk Islam. Lalu mereka bersaudara menjadi umat yang satu. Dalam masa yang sama, mengajak orang-orang yang bukan Islam di Madinah, yang benci dengan peperangan, yang benci dengan kejahatan. Di sana ada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, termasuklah orang-orang musyrikin yang masih menyembah berhala. Mereka benci kepada peperangan yang berlaku sesama mereka. Padri-padri yang mengambil harta orang di atas nama mengampunkan dosa, yang menipu orang di atas nama agama. Terdapat di kalangan orang-orang bukan Islam ini yang benci dengan kejahatan dan keburukan ini. Mereka tak boleh nak tupang. Bila dia ajak masuk Islam, mereka tidak mahu masuk Islam. Mereka diajak bergabung dengan orang Islam. Dikenali dengan tahaluf. Maka Nabi mengadakan tahaluf dengan kabilah-kabilah Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Dan termasuklah akhirnya Kristian Najran, termasuk Khuza'ah yang belum Islam lagi. Khuza'ah adalah kabilah yang belum Islam di masa itu, dan beberapa kabilah yang lain bersepahaman dengan Nabi SAW. Maka mengikut kajian ahli-ahli sejarah, di mereka awalnya orang Islam adalah minoriti. Orang Islam tidak ramai. Orang kafir ramai pada orang Islam. Tetapi orang kafir berperang sesama mereka, berkelahi sesama mereka. Orang Islam bersatu. Bukan macam lain, orang Islam kelahi sama sendiri, orang kafir bersatu pula. Jadi balik. Itu jadi tak tu.
Masa Nabi dulu orang Islam bersatu. Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj bersatu. Di mana orang Yahudi, Kristian, puak-puak dia bergaduh sesama mereka. Menyebabkan pengikut-pengikut mereka tidak ada tumpangan, lalu mereka bernaung di bawah kepimpinan Islam. Ini berlaku dalam sejarah. Dan orang Islam berjaya memimpin sebuah negara yang mengandungi masyarakat yang berbagai-bagai agama. Orang Islam pada awalnya sikit, akhirnya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Makin hari makin ramai. Akhirnya tinggal sikit yang tak Islam. Itu yang berlaku dalam sejarahnya. Di mana dakwah ini bukan sahaja dengan cakap, termasuklah dengan melaksanakan syariat Islam. Bila syariat Islam dilaksanakan, hukum Islam dilaksanakan, mereka tengok adilnya hukum Islam. Mereka tengok amannya hukum Islam ni. Bila Islam dilaksanakan, hukum hudud, hukum qisah dilaksanakan, ta'zir dilaksanakan. Orang nak curi takut, nak merampok takut, aman. Nak menipu takut, aman. Orang kafir tengok. Lalu orang kafir masuk Islam. Makin hari, makin ramai orang Islam. Itu berlakunya. Di antara sebab mengapa musuh-musuh Islam takut sangat kepada syariat Islam ni ialah kerana mereka baca sejarah. Mereka baca cerita. Bila syariat Islam dilaksanakan, orang ramai masuk Islam. Kerana melihat Islam ini adil. Yang jadi masalahnya orang Islam ni duduk menip kepala juga. Ini susahnya orang Islam duduk menip kepala. Tak terikat dengan ajaran dia dengan sekukuh-kukuhnya. Ini jadi masalah. Betapa kegembiraan lahir dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap menentang kezaliman meskipun terhadap kaumnya sendiri. Semangat inilah yang mencetuskan semangat perjanjian Al-Fudul yang terkenal itu. Di sana adalah menjadi dasar Islam menentang setiap kezaliman walaupun di mana sahaja ianya berlaku. Perkara yang zalim kita kena lawan walaupun berlaku kalangan puak kita sendiri, kaum kita sendiri, kalau berlaku kezaliman. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang kepada bangsa kita, sayang pada kaum kita, tak jadi masalah. Itu sifat manusia. Sayang kanak-beranak, sayang keluarga, sayang berkaum, sayang bertanah air, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau zalim. Zalim terhadap orang lain, kita berpihak pada puak kita walaupun zalim. Ini tak betul. Ini yang ditentang oleh Islam. Nabi sebut dalam satu hadis, laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laysa minna man qatala ala asabiyyah wa laysa minna man mata ala asabiyyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mengajak kepada asabiyyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berjuang berperang di atas asabiyyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas asabiyyah. Lalu sahabat tanya, mal asabiyyah tu ya Rasulullah? Apa dia asabiyyah itu ya Rasulullah? Lalu jawabnya, antu'ina qaumaka 'ala zulmi. Kamu menolong kaummu walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim, oleh kerana kaummu tolong juga. Ini tak boleh. Di atas dasar Islam yang betul, maka Nabi menerima halful fudul, perjanjian yang berlaku di zaman jahiliyah untuk menentang kezaliman. Di atas dasar inilah maka orang Islam tidak menjadi masalah menerima piagam bangsa-bangsa bersatu. Tak jadi masalah. Terima piagam bangsa-bangsa bersatu, menjadi ahli bangsa-bangsa bersatu, tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kuasa-kuasa besar tak ikut bangsa-bangsa bersatu. Ada kuasa bitu pula. Kalau keputusan yang hukum mereka, mereka batalkan keputusan. Ini zalim. Itu tempat yang tak betul, yang mesti dibetulkan. Apa yang tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahawa sifat yang mulia, akhlak yang baik, bencikan kemungkaran, berani dan menerima segala kebaikan adalah menjadi sifat-sifat yang bersebati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya melalui hasil dari belajar dengan mana-mana guru atau terpengaruh dengan mana-mana ahli-ahli falsafah. Di sana segala suatu fitrah yang bersih yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam membuahkan sifat-sifat yang baik.
Sifat-sifat yang baik yang ada pada Nabi yang saleh ialah sifat fitrah yang ada pada diri manusia. Nabi sebut satu hadis, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap-tiap anak yang dilahirkan dari perut ibu dia adalah fitrah, suci bersih. Kanak-kanak yang dilahirkan suci bersih. Kedua ibu bapa dia lah yang menyebabkan anak tu jadi Yahudi, jadi Nasrani dan jadi Majusi. Yang mengotorkan ialah ibu bapa dia, masyarakat dia yang mengotorkan. Inilah sifat yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim sejak dahulu akan petunjuk kebenaran, dan kami mengetahui keadaannya ketika ia berkata kepada bapanya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya. Ibrahim dikisahkan oleh Al-Quranul Karim menolak berhala, menolak pemujaan terhadap berhala, di mana sifat-sifat ini adalah sifat yang semula jadi bagi diri manusia. Firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab Allah. Semua kata Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yang jadi sembah macam-macam, sembah patung berhala, sembah manusia, sembah pohon kayu, sembah iblis, sembah syaitan. Itu adalah kesesatan yang berlaku kemudian, yang direka-reka kemudian. Asal manusia adalah bersih. Sifat inilah yang ada pada Nabi Ibrahim, dan sifat inilah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.